apakah ada kelebihan khusus tentang nisfu Sya'ban ini? Jawapannya ya, memang ada kelebihan yang khusus. Dalam beberapa hadis Nabi SAW menyebutkan, dan ada hadis yang sahih dan di sana ada hadis yang dhaif. Hadis yang sahih sebagaimana disebut oleh para muhaddisin, para ulama hadis, di antaranya Al-Imam Al-Haythami dalam kitabnya Majmu' Az-Zawaid, dan begitu juga Syekh Shu'aib Al-Arnaut dalam tahqiqnya kepada Sahih Ibnu Hibban. Hadis yang sebagaimana yang dicatatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pada malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala melihat kepada sekalian makhluknya, lalu dia mengampunkan kesemua mereka kecuali orang yang masih syirik dan juga orang yang masih bermusuh dengan saudara seagama. Itu Nabi sebut begitu. Pada malam nisfu Sya'ban, kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala memerhati kepada sekalian makhluk, yang berada di atas muka bumi ini, lalu Allah mengampunkan kesemua mereka kecuali musyrikin, kecuali orang yang masih syirik kepada Allah, yang masih kafir, wa musyahid, musyahid iaitu orang yang masih lagi ada perbalahan sesama saudara muslim. Kata ulama hadis ini adalah sahih. Ini hadis yang sahih. Kemudian di sana ada satu hadis yang lain yang diriwayatkan daripada isteri Nabi, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang menceritakan bahawa suatu malam, kata Sayyidatina Aisyah, satu malam aku mendapati Rasulullah tiada bersamaku. Lalu aku keluar mencari beliau. Aku menemuinya di perkuburan Baqi' sedang mendongak ke arah langit. Lalu baginda berkata kepadaku, wahai Aisyah, apakah kamu khawatir Allah dan Rasulnya akan mengenai kamu? Aku menjawab, kata Aisyah, aku menjawab, aku tidak rasa begitu, akan tetapi aku menyangka kamu keluar ke rumah isteri kamu yang lain. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya pada malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, lalu dia mengampunkan hambanya lebih ramai dari bilangan bulu kambing milik kabilah Kalb. Kabilah Kalb merupakan satu kabilah dari kalangan orang Arab yang paling banyak membelah kambing. Itu. Jadi berdasarkan hadis ini, pada malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Hadis yang pertama tadi menceritakan pada malam nisfu Sya'ban Allah merhati kepada sekalian makhluknya di atas muka dunia, dan dia mengampunkan kesemua mereka kecuali dua orang saja yang Allah Ta'ala tidak ampunkan, iaitu orang yang masih musyrik, yang masih syirik, masih kafir, dan yang keduanya orang yang masih lagi tidak melupakan kebalahan di antara dia dan saudaranya. Adapun hadis yang kedua ini, Nabi menceritakan pada malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dengan maksud yang layak bagi Allah lah, kerana ini dipanggil hadis mutasyabihat. Jadi sebab itu kita tidak boleh menyamakan Allah sebagai makhluk. Sebab itu kita kalau nak tafsir, mesti tafsir sesuai dengan maksud yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menyebutkan bahawa Allah menurunkan malaikatnya yang khusus. Maksud Allah, sebagian ulama tidak mau tafsirkan, iaitu ulama salaf, tafwid, mereka menyerahkan maknanya kepada Allah setelah kita menafikan makna zahir yang seolah menggambarkan Allah sama dengan makhluk, dia turun. Kita nafikan maksud itu. Sebaliknya kita serahkan makna yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian ulama mengatakan bahawa kita tafsir mengikut yang muhkam, yang layak bagi Allah. Sebagian ulama mentafsirkan iaitu Allah menurunkan malaikatnya yang khusus, dan sebagian ulama mentafsirkan maksud Allah turun ke langit dunia iaitu Allah menurunkan rahmatnya yang lebih luas pada malam nisfu Sya'ban, lalu dia mengampunkan hambanya yang lebih ramai daripada bilangan bulu kambing milik kabilah Kalb. Di mana kabilah Kalb ini, kata ulama yang mensyarahkan hadis,
merupakan kabilah yang paling banyak membelah kambing pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini riwayat hadis Imam At-Tirmizi. Dan Imam Tirmizi menjelaskan bahwasanya hadis ini menurut gurunya itu Imam Bukhari adalah dhaif. Hadis ini adalah dhaif. Walaupun dhaif, tapi dia disokong oleh hadis yang pertama tadi. Kemudian para ulama sendiri pun menggalakkan umat Islam untuk beramal dalam pada malam nisfu Sya'ban ini. Di antaranya yang direkodkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, Imam Syafi'i pernah direkodkan bahwasanya dia pernah menyebut, dia pernah berkata, telah sampai kepada kami balaghana anna du'a yustajabu. Telah sampai kepada kami, kata Imam Syafi'i, bahwasanya doa dimustajab Allah, diperkenankan Allah, akan dikabulkan Allah pada 5 malam. Dalam setahun ada 5 malam yang paling mustajab doa, kata Imam Syafi'i, iaitu malam Jumaat, malam Hari Raya Korban, malam Hari Raya Fitrah, ini malam Hari Raya, malam pertama Rejab, malam 1 Rejab, dan juga malam nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Jadi kita dah menjawab persoalan apakah malam nisfu Sya'ban ataupun nisfu Sya'ban ataupun malam nisfu Sya'ban ada kelebihan yang khusus. Ya, jawapannya ya, ada kelebihan yang khusus. Pada malam itu Allah merhati kepada sekalian makhluk dan dia mengampunkan semua makhluk kecuali orang yang masih syirik dan juga orang yang masih tidak menyelesaikan perbalahannya dengan orang lain. Dan hadis yang kedua menceritakan bahawa pada malam Sya'ban Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dengan maksud yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, dan pada malam itu Allah mengampunkan ramai hamba-hambanya yang melebihi daripada bilangan bulu-bulu kambing milik kabilah Kalb. Dan Imam Syafi'i rahimahullah sendiri pun menyebutkan bahawa malam nisfu Sya'ban merupakan salah satu malam yang mana Allah Subhanahu wa taala mustajabkan doa.